Kementerian ini senantiasa mengambil berat, terutamanya dalam menaik taraf kehidupan masyarakat orang asli agar mereka keluar dari belenggu kemiskinan. Rancangan Malaysia ke-10 menyediakan inisiatif khusus berhubung masyarakat orang asli. Dalam tempoh pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-10, program pembangunan bersepadu dan bantuan peningkatan keupayaan khusus dilaksanakan bagi mengurangkan insiden kemiskinan di kalangan masyarakat orang asli dengan sasaran pengurangan kemiskinan daripada 49% pada tahun 2009 kepada 25% pada tahun 2015 nanti. Perkara ini telah digariskan dalam Trust Strategik ketiga Rancangan Malaysia ke-10, iaitu pembangunan sosioekonomi secara inklusif bagi memastikan setiap rakyat termasuk masyarakat orang asli dapat menikmati kemakmuran hasil pembangunan negara. Di samping itu, ianya menjamin keadilan sosial kepada golongan yang benar-benar memerlukan bantuan dan tidak ada sesiapa pun yang merasa terpinggir. Dan untuk tahun 2013, key milestone Rancangan Malaysia ke-10 yang ditetapkan bagi pembangunan orang asli ialah mengenai pengurusan tanah orang asli, peningkatan pendapatan, peningkatan pendidikan, penyediaan kemudahan perumahan yang selesa dan sesuai, serta kemudahan bekalan air bersih. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Mak Menteri. Memandangkan kita kesuntukan masa, saya cuma bagi satu saja soalan tambahan. Silakan, Mak. Terima kasih Datuk Timbalan Menteri yang memberi jawapan yang sangat bernas dan terperinci. Soalan tambahan saya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, apakah program-program serta usaha-usaha Kementerian Luar Bandar dan Wilayah yang boleh membantu orang-orang asli di Semenanjung Malaysia dan juga bumi putera minoriti di Sabah dan Sarawak berkecimpung dalam perniagaan kecil dan sederhana dalam meningkatkan ekonomi golongan-golongan ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator Doktor. Untuk kesemua, iaitu masyarakat orang asli di Semenanjung Malaysia dan juga golongan yang kita namakan minoriti bumi putera, saya sendiri adalah dari masyarakat Iban bersama dengan Datuk Yang Dipertua dan merasakan soalan ini juga merangkumi ataupun baik juga untuk kami masyarakat Iban yang minoriti bumi putera di Sarawak dan Sabah. Kerajaan memang ada berbagai projek dari segi Kementerian Pembangunan Luar Bandar melalui agensi-agensi yang sedia ada di bawah naungan kementerian ini, sudah tentunya ataupun sepatutnya sudah diketahui umum ada banyak program dan dasar. Mungkin saya tak dapat sebut satu persatu, akan tetapi saya ada maklumat yang di sini kita selain daripada menyediakan pembangunan infrastruktur seperti bekalan air bersih, elektrik, jalan ke pedalaman di mana minoriti bumi putera ini duduk, program pembasmian kemiskinan seperti penyediaan rumah baru atau baik pulih, program bantuan rumah seperti juga saya telah sebut untuk jawapan awal tadi. Dan selain itu, program pembangunan minda insan, pendidikan, kemahiran dan kejayaan di bawah agensi kementerian seperti MARA dan KEMAS. Program pendidikan awal kanak-kanak di bawah KEMAS. Program pengupayaan ekonomi, peladangan dan pemajuan kawasan di bawah RISDA, FELCRA dan agensi-agensi di negeri seperti SALCRA di Sarawak dan Lembaga Industri Getah di Sabah. Dan di samping itu ada juga program bantuan usahawan yang dikenali oleh MARA. Dan sebenarnya dari agensi-agensi di bawah naungan Kementerian Kemajuan Luar Bandar ini, Yang Berhormat Dr. Senator,
memang kita ada menyediakan, saya rasa agak cukup, ataupun kita boleh tambahkan, dan buat masa sekarang memang sedia ada. Cuma masyarakat kita ataupun golongan minoriti Bumiputera ini di Sarawak dan Sabah dan juga orang asli di Semenanjung Malaysia ini, kita harus dengan sendiri kita lebih proaktif untuk kita mendapat ataupun memohon bantuan yang disediakan oleh kementerian ataupun oleh kerajaan. Sekian, terima kasih. Kalaulah Yang Berhormat Senator Doktor memerlukan jawapan-jawapan yang lebih terperinci, maka kementerian bolehlah memberi secara bertulis untuk rekod Yang Berhormat. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Mak Menteri. Terima kasih. Tuan, saya mohon ada satu soalan yang sangat relevan. Kalau saya tak ambil Okey, kesempatan. ringkaskan mana? Ya. Terima kasih. Secara biasanya orang-orang asli ini memiliki tanah secara berkelompok melalui GSA ataupun Rizab orang asli. Kini saya difahamkan mereka juga boleh memiliki secara individu. Dan satu kajian sedang dibuat seperti yang Berhormat Menteri beritahu tadi. Saya nak bagi tahu sekiranya mereka sudah ada hak yang sama atau kesamaan dengan kaum-kaum lain memiliki tanah secara individu, bagaimanakah statusnya kawasan rayau dan juga pemilikan tanah adat, adakah ini juga akan diteruskan? Terima kasih. Terima kasih, Mak. Silakan, Mak Menteri. Terima kasih Senator yang telah menanya tadi. Untuk ini saya akan majukan jawapan secara bertulis untuk supaya dia lebih tepat. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Mak Menteri. Ya. Seterusnya kita beralih ke sesi perbahasan. Setakat ini saya telah menerima 10 nama daripada Yang Berhormat yang ingin berbahas pada hari ini. Oleh sebab ramai yang ingin berbahas, jadi saya akan hadkan masa kurang lebih 20 minit bagi setiap orang. Kita mula dengan Yang Berhormat Chew Lee Jiok. Silakan, Mak. Terima kasih. Terima kasih yang Timbalan dan Dipertua kerana mengenalkan saya untuk menyertai perbahasan kita ucapan Yang Maha Mulia Yang Dipertua Agong. Saya minta maaf kalau ada. Tak apa, ya, Mak. Cuba saja. Teruskan. Inflasi berlaku di Malaysia. Inflasi juga berlaku di seluruh dunia. Wang yang ada pada kita menjadi semakin kecil. Nasi ayam di kedai mamah berharga RM3.50 dari awal 60-an. Kini nasi ayam yang ada yang sama di kedai mamak berharga RM6.50. Pada awal 90-an, harga sebuah rumah teres 2 tingkap di Lembah Kreng berharga RM125 hingga RM160. Sekarang rumah teres 2 tingkap yang sama menilai RM400,000 hingga RM500,000. Ada beberapa tempat di Lembah Kreng di mana harga rumah kelas sudah mencapai RM800,000 hingga RM1 juta. Sekarang susah entah untuk memiliki apartmen baru berharga kurang daripada RM200,000. Walaupun gaji ini sudah meningkat berbanding dengan awal 90-an, kos hidup telah meningkat sangat banyak. Datuk Yang Dipertua, pertama, apakah letak rancangan pihak kerajaan untuk menstabilkan harga rumah teres dan harga apartmen? Kedua, bagaimanakah pihak kerajaan dapat menekan dan mengawal spekulasi properti yang selalu banyak? Yang ketiga,
bagaimanakah pihak kerajaan dapat meningkatkan pemindahan rumah baru dan apartmen baru untuk menambahkan pekanan dan menstabilkan harga. Yang keempat, bagaimanakah pihak kerajaan dapat mengulangkan harta kereta. Yang kelima, bagaimanakah pihak kerajaan dapat menawar kenaikan stok. Dato' Yang Di-Pertua, soki yang kedua yang saya ingin mengukuhkan tentang stroke. Stroke merupakan punca kematian yang kedua terbesar di dunia. Di USA, stroke merupakan punca utama bagi bidang upaya. Stroke boleh menyebabkan bangsanya hilang upaya bagi tangan dan kaki sebelah kanan atau sebelah kiri. Ada bangsa stroke yang tidak dapat bercakap. Ada bangsa stroke yang tidak dapat memahami bahasa. Tak apa, Mak, ambil masa. Yang Hormat nak rehat dulu, nanti kita sambung balik. Okey, tak apa. Biar Yang Hormat rehat dulu, nanti dia sambung balik. Saya akan panggil Yang Berhormat Datuk Subramaniam. Terima kasih, Datuk Yang Di-Pertua. Saya ingin sembah menjunjung kasih ke Bawah Duli untuk menyokong titah ucapan Sri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong pada mesyuarat pertama, penggal pertama Parlimen ke-13. Yang Di-Pertua, terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi junjung kasih kepada Sri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong atas titah ucapan Baginda yang cukup komprehensif dan merangkumi pelbagai bidang berkenaan kepentingan rakyat. Saya juga ingin mengambil kesempatan mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat yang dipilih rakyat dan mengucapkan tahniah kepada jemaah menteri yang selamat mengambil sumpah. Saya bersyukur kerana pilihan raya ke-13 telah berjalan dengan selamat dan aman. Syabas kepada Suruhanjaya Pilihan Raya kerana memastikan pilihan raya pada keseluruhannya berjalan lancar. Pada masa yang sama, saya amat kecewa atas kegagalan Suruhanjaya Pilihan Raya untuk mengimplementasi penggunaan dakwat kekal dengan sempurna. Saya sedih kerana selepas bertunggus lemus untuk memastikan kemenangan Barisan Nasional, kemenangan itu dipertikaikan sewenang-wenangnya kerana kegagalan Suruhanjaya Pilihan Raya memastikan pengawalan kualiti dalam pemilihan dakwat kekal. Dato' Yang Di-Pertua, pendidikan tinggi merupakan satu pelaburan terhadap anak-anak kita untuk menjamin masa depan mereka. Melalui sistem pendidikan yang komprehensif dan bertahap tinggi, kita dapat menjamin mutu sumber manusia negara untuk memastikan negara kita sentiasa berdaya saing di arena dunia. Kerajaan Barisan Nasional berbelanjakan berbilion ringgit setiap tahun untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita dari tahap prasekolah sehingga tahap siswasa. Namun, sistem pendidikan di negeri kita masih mempunyai ruang untuk diperbaiki. Setiap tahun kita mendengar rambutan dan keluhan daripada pelajar dan ibu bapa.
mengenai isu matrikulasi, beasiswa dan juga penempatan di universiti tempatan. Apakah masalah ini tidak dapat diselesaikan? Mengapa isu ini dibiar berulang tahun demi tahun? Yang amat berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan 1,500 tempat matrikulasi untuk pelajar keturunan India. Tetapi setiap tahun ada sahaja aduan bahawa tempat ini tidak diisi sepenuhnya. Saya mengesah Kementerian Pelajaran agar lebih telus dalam pemilihan pelajar untuk matrikulasi. Sebaik-baiknya kita terbitkan senarai penerima tempat untuk matrikulasi di dalam surat khabar dan di laman internet. Ini akan mengelakkan kerajaan daripada dilihat tidak menunaikan janji. Saya faham bahawa akan sentiasa ada pelajar yang ditawarkan tempat matrikulasi tetapi membuat keputusan untuk tidak menerima tawaran tersebut. Tetapi tempat matrikulasi itu janganlah dibiarkan sahaja tanpa diisi dengan pelajar lain yang layak. Jika seorang mengambil keputusan untuk menolak tempat matrikulasi, kita masih boleh mengisi tempat tersebut dengan pemohon lain secara tulus dan terbuka. Datuk Yang di-Pertua, selain tempat matrikulasi, isu biswasa kerajaan melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Awam atau SPA terus menjadi isu hangat tahun demi tahun. Sekali lagi kita memerlukan satu sistem pemilihan yang tulus untuk beasiswa kerajaan. Kita harus ingat bahawa satu-satunya cara kita boleh membaiki imej jabatan-jabatan kerajaan yang sering dikatakan lembab adalah dengan memastikan beasiswa SPA diberikan kepada pelajar-pelajar terbaik yang akan kembali dan bekerja untuk kerajaan. Yang amat berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan beasiswa automatik kepada semua pelajar yang mendapat 10A plus dengan izin dalam SPM. Namun saya sering mendengar keluhan dari pelajar-pelajar dan ibu bapa bahawa anak mereka tidak mendapat kursus yang dipohon. Wujud juga keraguan dan ketidaktulusan dalam kriteria yang digunakan dalam memilih pelajar mana yang mendapat beasiswa ke luar negara dan pelajar mana yang diberi beasiswa tempatan. Saya ingin mengingatkan kerajaan, jika kita tidak boleh membetulkan ketidakadilan dan persepsi pemilihan berdasarkan kaum, bukan sahaja kita akan terus kehilangan sokongan rakyat, tetapi kita juga akan kehilangan pelajar terbaik kita ke negara lain yang akan mencekup minda terbaik kita. Datuk Yang di-Pertua, isu ketiga dalam sosial pendidikan adalah mengenai tempat untuk meneruskan pelajaran tinggi di universiti. Satu lagi isu yang tidak gagal timbul setiap tahun apabila saya berdepan pelajar yang telah belajar bertungkus lumus, apabila saya berdepan keluarga yang telah berkuburan segalanya untuk memastikan anak mereka mendapat CGPA 4.0 dalam matrikulasi atau STPM tetapi masih gagal mendapat tempat di universiti. Membuatkan saya berasa malu dan segan berdepan dengan mereka. CGPA 4.0 merupakan keputusan terbaik yang boleh diperoleh oleh seorang pelajar. Seharusnya dengan keputusan cemerlang sebegini, pelajar itu boleh mendapat apa sahaja kursus yang dipohon. Tetapi kita dengar juga kisah sedih apabila pelajar itu tidak mendapat satu pun kursus yang dipohon. Keputusan peperiksaan seharusnya dijadikan satu-satu kriteria untuk diberi tempat di universiti. Tidak perlulah ada lagi temu ramah atau markah untuk co-curriculum yang sering menjadi titik keraguan akan
ketulusan dan keadilan sistem pemilihan. Mungkin juga sudah sampai masanya kerajaan memansuhkan terus peperiksaan STPM dan diganti dengan sistem matrikulasi sepenuhnya. Ini kerana memberi kepentingan sama kepada peperiksaan STPM dan matrikulasi untuk mendapatkan tempat di universiti adalah tidak adil sama sekali. Saya harap Kementerian Pelajaran dapat memberi perhatian yang sewajarnya. Datuk Yang di-Pertua, perkara seterusnya yang saya ingin mengutarakan di Dewan Mulia ini adalah mengenai masalah yang dihadapi oleh peniaga-peniaga India di negara ini. Baru-baru ini beratus-ratus peniaga India di seluruh negara, iaitu di Little India, Brickfields, Little India Klang, Penang, Ipoh, Johor dan sebagainya telah menutup kedai mereka untuk sehari sebagai tanda bantahan mereka terhadap perasingan tidak adil daripada peniaga asing. Punca utama ketidakpuasan peniaga-peniaga India adalah dengan karnival-karnival perayaan yang dianjurkan sesetengah pihak, di mana peniaga asing membawa barangan bermutu rendah dari luar negara tanpa membayar cukai dan berniaga secara terus kepada pengguna India di Malaysia. Ini mewujudkan satu situasi yang tidak adil kepada peniaga tempatan yang membayar cukai dan duty apabila mengimport barang-barang dan juga membayar cukai pendapatan atas keuntungan mereka, tetapi terpaksa bersaing dengan peniaga asing yang mengguat keuntungan lumayan pada masa perayaan dan balik ke negara asal. Peniaga-peniaga India tidak minta apa-apa layanan istimewa daripada kerajaan, tetapi mereka hanya minta ruang perniagaan yang adil kepada semua pihak. Secara kebiasaan, apabila sesuatu expo perniagaan diadakan, peserta-peserta dari merata dunia memang dipelawa untuk mengambil bahagian, tetapi hanya untuk mempamerkan barang-barang keluaran mereka. Ini adalah mewujudkan peluang meniaga kepada peniaga tempatan untuk membeli barangan mereka secara borong untuk diniagakan di negara ini. Tetapi jika peserta asing di expo perniagaan dibenarkan menjual barangan mereka secara terus kepada pengguna, ini sudah tentu tidak adil kepada peniaga tempatan yang melabur dalam negara ini dan memberi peluang pekerjaan kepada orang tempatan. Saya harap Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dapat memberi perhatian yang sewajarnya. Datuk Yang di-Pertua, baru-baru ini Malaysia telah menjadi rumah untuk sesi rundingan beberapa negara membangun dengan Amerika Syarikat untuk perjanjian kerjasama Trans-Pasifik atau lebih dikenali sebagai TPPA. Perjanjian TPPA ini memang adalah kelebihan dan kekurangan kepada negara kita. Ada pihak terutamanya golongan kapitalis yang menyokong perjanjian ini dan ada golongan yang membantah perjanjian ini. Saya ingin menggesa kerajaan kita agak mengambil kira semua aspek secara meliti sebelum menandatangani perjanjian TPPA ya. Sebagai-bagainya kita hanya menerima perjanjian ini sekiranya kerajaan benar-benar pasti ini akan dapat menjamin kebajikan masyarakat Malaysia, terutamanya dalam bidang kesihatan. Walau selepas menerima perjanjian ini, Kerajaan Barisan Nasional adalah kerajaan yang sentiasa mengutamakan kebajikan rakyat jelata. Walau kita sentiasa bersikap proaktif dan memajukan ekonomi negara, jangan sekali-kali kita mengabaikan kebajikan rakyat jelata dalam menandatangani sebarang perjanjian dengan negara lain. Jangan sehingga kita menerima apa-apa perjanjian yang lebih menjaga kepentingan ekonomi dan rakyat negara lain.
tetapi ekonomi dan kebajikan rakyat kita sendiri diabaikan. Saya harap Kementerian Perdagangan Antarabangsa dapat memberi perhatian yang sewajarnya. Akhirnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memperuntukkan dana sebanyak 50 juta ringgit untuk anak-anak muda daripada golongan bekerja estate diberi latihan vocational. Saya ingin meminta keterangan daripada Kementerian Sumber Manusia setakat ini bagaimana program ini telah dilaksanakan. Apakah kumpulan sasaran dan kaedah memberi tawaran kepada remaja ini? Adakah program ini dikendalikan oleh kerajaan ataupun diswastakan kepada syarikat-syarikat lain dapatkan? Kerajaan mencapai target yang telah ditentukan. Sekian, terima kasih. Saya mohon menyokong. Terima kasih, Yang Berhormat. Sekarang saya ingin mempersilakan Yang Berhormat Datuk Syed Zahir. Silakan, Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua kerana memberi peluang kepada saya untuk bersama berbahas dalam titah ucapan diraja Sri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. Saya ingin mulakan dengan pepatah lama. Berguru dengan yang alim, berpencak dengan pendekar, meminta pada yang ada. Dalam ucapan ini, ada menyebut mengenai perkhidmatan awam. Saya sangat mengalu-alukan teks yang menyatakan bahawa perkhidmatan awam bertambah baik. Oleh hal yang demikian, tentulah mereka yang berkhidmat ini wajar sekali diberikan sesuatu untuk menjadi motivasi kepada mereka. Soalan saya ialah, bilakah bonus untuk kaki tangan awam ini akan diumumkan? Kedua, berapakah jumlahnya? Kerana kita sudah berada di pertengahan puasa. Dan kalau dibagi misalnya sehari sebelum hari raya, ianya tidak begitu menggembirakan, walaupun tidak dapat ditolak. Tuan Yang Di-Pertua, dalam teks ini juga ada menyebut mengenai perumahan untuk staf dan kaki tangan sektor awam. Yang ingin diketahui ialah berapakah jumlah yang akan dibina untuk staf dan kaki tangan awam ini, dan apakah kaki tangan awam dengan keadaan gaji mereka dan belanja hidup yang tinggi mampu untuk membeli rumah-rumah tersebut. Saya faham bahawa memang ada dalam kenyataan yang dibuat tak berapa lama dulu oleh Ketua Silsilah Negara, yakni 100,000 unit rumah akan dibina. Ini sebagai respon kepada apa yang telah disuarakan oleh pemimpin QPAC berkenaan dengan rumah mampu milik. Dalam konteks ini, apa maksud mampu milik? Beberapa hari yang lepas, kita mendengar rakan-rakan senator ada menyatakan bahawa pendapatan sama ada pekerja dalam sektor awam maupun dalam sektor swasta adalah merosot berbanding dengan perbelanjaan mereka. Jadi soalnya ialah mampu milik ini dalam pengertian apa? Tuan Yang Di-Pertua,
Saya juga ingin menimbulkan isu berkenaan dengan hak untuk bernegosiasi sepanjang mengenai kaki tangan awam. Kita faham bahawa Malaysia merupakan anggota Pertubuhan Buruh Antarabangsa dan pernah dan masih merektifikasi Konvensyen nombor 98, Commission Trust, Konvensyen ILO atau Pertubuhan Buruh Antarabangsa. Tapi soalnya ialah, apakah hak untuk kaki tangan awam melalui kesatuan pekerja mereka atau persatuan pekerja mereka boleh bernegosiasi dalam arti kata sebenar sepanjang mengenai Konvensyen 98 ini. Tidak ada artinya kita memberi rektifikasi kepada Konvensyen 98 sedangkan ianya tidak dilaksanakan sepenuhnya. Syarat-syarat penting apabila sebuah negara anggota ILO memberi rektifikasi, ianya hendaklah menyesuaikan, meminda, membetulkan dan melaksanakan undang-undang yang sesuai dengan konvensyen tersebut. Saya ingin dapat penjelasan sama ada daripada Perdana Menteri ataupun daripada Kementerian Sumber Manusia sepanjang mengenai Konvensyen 98 ini, adakah ianya benar-benar dilaksanakan di Malaysia. Saya ingin berubah kepada isu perjanjian perkongsian Trans-Pasifik atau TPPA. Pernah dalam satu forum saya menanyakan, oleh kerana ianya bersifat rahsia, berbunyi begini. Saya kata, apakah haiwannya TPPA ini? Maknanya saya tidak menggunakan bahasa yang lebih celupat, lebih sopan. Dan jawapan yang diberikan pelbagai. Namun yang ingin kita timbulkan dalam Dewan yang mulia ini ialah mengapa hal yang sangat penting yang akan menjejas, memberi dampak atau impak kepada 28 juta umat di Malaysia ini menjadi rahsia. Tuan Yang di-Pertua, ada dua hal penting. Dan rakan-rakan senator telah pun bercakap mengenai TPPA ini. Dua hal penting ialah mengenai kedaulatan negara. Sovereignty dengan izin. Contohnya ialah mengenai apa yang disebut sebagai ISDS, yakni Investor State Dispute Settlement. Investor State Dispute Settlement ini memang merupakan suatu perkara yang pastinya menidakkan sistem kehakiman di negara kita. Sebab ianya sudah pun berlaku di negara-negara seperti Chile, Ecuador dan sebagainya. Tuan Yang di-Pertua, kita tertarik dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Australia. Pemerintah Australia sepanjang mengenai ISDS ini mengambil sikap yang tegas, menolak dan mereka tidak bersetuju. Kita ketahui bahawa TPPA ini mengandungi 29 juzuk. Ini bukan 30. 29 juzuk. Dan 5 daripadanya adalah berkenaan dengan trade. Yang lain adalah berkaitan dengan hal-hal yang lain. Sebelum saya panjangkan dan saya lupa, saya mohon Yang Berhormat Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri hadir sendiri ke Dewan ini untuk menjelaskan kepada semua anggota Dewan bahawa
ianya merupakan satu perkara yang sangat penting dan ianya tidak boleh dipandang remeh. Walaupun Menteri berkenaan telah pun membuat kenyataan, yakni perjanjian ini tidak sekali-kali akan menjejaskan kepentingan negara. Dan kalau itu berlaku, ianya tidak akan ditandatangani. Komitmen ini harus dibuat di dalam Dewan Yang Mulia ini pada minggu depan. Tuan Yang Dipertua, perkara kedua dalam TPPA yang ingin saya sentuh adalah mengenai dampak kepada golongan pekerja. Pengalaman Free Trade Agreement di bawah North American Free Trade Agreement, Kanada, United States dan Mexico jelas memperlihatkan bahawa pekerja di Mexico memang terjejas akibat daripada Free Trade Agreement ini. Kalau kita ambil ini sebagai suatu contoh, maka TPPA ini pasti akan menjejaskan kepentingan golongan bawahan, terutama sekali golongan pekerja. Persoalannya ialah, apakah kita mengambil kira hal ini? Saya pernah menimbulkan dalam satu forum, apa kena mengena trade and labor? Perdagangan dengan buruh, apa kena mengena? Tetapi nampaknya agenda besar negara seperti Amerika Serikat begitu gairah mendorong negara-negara kecil seperti kita, Brunei, Vietnam dan sebagainya supaya turut serta dalam agenda besar ini. Tuan Yang Dipertua, TPPA ini akan membawa malapetaka. Sama ada saudara memihak kepada parti A, B, C atau sebagainya, itu tidak penting. Kita berada dalam satu keadaan yang akan jadi gawat apabila ianya terlaksana nanti. Oleh hal demikian, saya sekali lagi mengulangi, supaya menteri yang berkenaan hadir di Dewan Yang Mulia ini menjelaskan kepada anggota Dewan tentang manfaat ataupun keburukan dan perlu apa kita terlibat dalam TPPA ini. Saya pindah kepada soal yang memang penting untuk lebih 7 juta umat yang bernama pekerja di Malaysia. Isunya ialah mengenai gaji minimum. Walaupun sudah lebih 1 tahun, gaji minimum ini seperti yang diumum oleh Perdana Menteri pada April 30, 2012, hingga kini ianya masih belum selesai. Malah terdapat sebilangan syarikat-syarikat yang meminta supaya diberi pengecualian. Kita tahu bahawa RM760, RM763 merupakan pendapatan yang di bawah garis kemiskinan. Apa artinya RM900? Kalau kita lihat dengan keadaan kos hidup, terutama sekali di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru, Pulau Pinang, Kuching, Kota Kinabalu dan sebagainya. Apa artinya ini? Tuan Yang Dipertua, malangnya. Boleh celah sikit. No, Mak, ada yang nak mencelah. Izinkan ya. Silakan, Mak. Saudara yang berhormat, yang gaji minimum dilaksanakan di negara Indonesia dan berapakah syarikat telah menghadapi bankruptcy? Itulah. Soalan ini patut ditanyakan kepada Menteri Sumber Manusia. Saya tidak ada statistik itu dan keadaan di Indonesia dengan keadaan di sini berbeza sama sekali.
praktis atau praktik di Indonesia itu berdasarkan kepada kewilayahan. Artinya gaji minimum di Jawa Barat beza dengan Jawa Timur, dengan Sulawesi dan sebagainya. Jadi saya tidak ada statistik mengenai syarikat bankrupt atau sebagainya. Tapi yang saya nak tegaskan di sini ialah kalau RM900 menjadikan syarikat bankrupt, lebih baik jangan berniaga di Malaysia. Tuan Yang Di-Pertua, soal yang berikutnya adalah mengenai umur persaraan minimum atau minimum retirement age. Sudah jadi undang-undang, sudah dibahas, sudah digazet, sudah diwartakan, tetapi masih lagi tidak dilaksanakan sepenuhnya. Dalam Dewan ini saya telah memohon perincian dalam jawab lisan mengenai syarikat-syarikat yang diberikan pengecualian dan apa yang dipahamkan bahawa terdapat syarikat-syarikat besar yang juga diberikan pengecualian sepanjang mengenai minimum retirement age ini. Saya mohon Kementerian Sumber Manusia untuk memberikan jawapan yang tuntas sepanjang mengenai minimum retirement age ini. Perkara yang berikutnya adalah mengenai kontraktor tenaga kerja. Jadi kita dengar jawapan daripada Timbalan Menteri Dalam Negeri sepanjang mengenai kontraktor tenaga kerja atau kontraktor for labor. Dan beliau telah mensahkan memang terdapat masalah sepanjang mengenai kontraktor tenaga kerja dengan majikan prinsipal. Inilah yang kita timbulkan beberapa tahun yang lepas sepanjang mengenai undang-undang ini. Dan kita telah menyatakan bahawa memang kalau ingin dibuat hal yang sedemikian, pemerintah boleh misalnya melaksanakan kontraktor tenaga kerja ini di bawah Private Employment Agencies Act 1981. Sudah ada. Jadi perlu apa kita pindah undang-undang itu, yakni undang-undang Akta Kerja tahun 1955 dengan mengenepikan undang-undang yang sudah sedia ada yang sesuai untuk dilaksanakan. Saya mohon penjelasan sekali lagi. Sepanjang mengenai kontraktor tenaga kerja ini, apakah manfaatnya sejak pindaan telah dibuat dan jauh mana ia dapat melindungi kumpulan pekerja yang dikatakan bermasalah itu. Tuan Yang Di-Pertua, Malaysia merupakan sebuah negara yang dicontohi oleh beberapa negara lain di rantau ini dalam beberapa hal. Namun, kita juga kadang-kadang merasa segan oleh kerana amalan dan praktik yang kita lakukan bertentangan dengan semangat undang-undang perburuhan antarabangsa. Sebagai contoh, tindakan menganiayai pemimpin-pemimpin kesatuan pekerja berlaku pada akhir hari ini secara berleluasa. Mereka ini merupakan pekerja dipilih oleh rakan mereka memimpin kesatuan dan memberikan khidmat yang terbaik kepada kesatuan dan juga anggota mereka. Apa jadi? Mereka dipecat. Apa jadi? Mereka dipinggirkan. Apa jadi? Mereka digantung kerja dan sebagainya. Jadi saya berharap Kementerian Sumber Manusia, walaupun kita tahu banyak halangan dan hambatan untuk bukan hanya memantau, mengambil tindakan tegas terhadap majikan-majikan atau syarikat-syarikat yang menganiayai pemimpin-pemimpin kesatuan pekerja dalam melaksanakan hak dan tanggungjawab mereka selaras dengan peruntukan perlembagaan dan undang-undang
Malaysia ini. Tuan Yang Di-Pertua, isu berikutnya adalah mengenai jadual kedua dalam Akta Perhubungan Perusahaan tahun 1967. Jadual kedua ini mesti dibaca bersekali dengan Seksyen 30. Apa dia? Ianya adalah berhubung dengan bayaran pampasan kepada pekerja yang dipecat, di mana kesnya dibawa ke Mahkamah Perusahaan, tetapi jadual kedua ini menghadkan bayaran itu kepada 24 bulan. Kadang-kadang kes yang dibawa ke mahkamah tidak dapat diselesaikan dalam tempoh 24 bulan. Ianya kadang-kadang melebihi daripada 24 bulan. Tetapi oleh kerana sudah ada jadual ini, Presiden atau pengurusi-pengurusi Mahkamah Perusahaan terikat dengan had 24 bulan ini. Maka oleh hal yang demikian, saya mohon supaya perkara ini dikaji semula. Kerana kalau tidak nanti, ini dijadikan sebagai alat oleh majikan untuk memecat dan membuang kerja pemimpin-pemimpin pekerja di mana ianya boleh dibayar pada maksimum 24 bulan. Dan seterusnya mengenai kes yang sepatutnya dirujuk ke Mahkamah Perusahaan oleh Menteri. Menteri memang ada kuasa di bawah Seksyen 26 Akta Perhubungan Perusahaan tahun 1967 adalah kuasa Menteri untuk merujuk atau tidak merujuk ke Mahkamah Perusahaan. Artinya, Menteri merupakan empangan yang terakhir sama ada mau dibuka atau tidak. Apa yang sepatutnya dilakukan ialah apa juga kes yang melibatkan pemecatan atau pembuangan pekerja sepatutnya terus masuk ke dalam Mahkamah Perusahaan. Kerana di sanalah peluang untuk pekerja membela diri dan mempertahankan kesnya. Perkara yang berikutnya adalah mengenai kebangkrapan. Boleh celah? YB tahu ke berapa banyak kes pertikaian perusahaan? YB kata minta menteri settle semua, tapi tak sempat, bukan senang. Cakap bolehlah. You tahu ke berapa kes pertikaian mahkamah perusahaan tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan nyatakan? Saya tidak ada jumlah kes tersebut atau bilangan tersebut, dan ini boleh kita minta daripada Kementerian Sumber Manusia. Tapi isunya ialah kalau misalnya Yang Berhormat, masih banyak lagi yang Berhormat. Boleh saya golong nak habiskan tak? Saya dah tinggal Sila 2-3 golong. poin lagi. Boleh 2-3 sambung. poin Saya lagi. bagi 2 minit lagi Berhormat. Okey, Boleh, saya nak boleh. habiskan Boleh celah. 2-3 poin lagi. Boleh. Jadi saya nak balik Boleh celah. kepada soal tadi dan Yang Berhormat saya ada minta yang nak supaya mencelah. tadi dah masa dah singkat sangat. Okey. Masa singkat sangat. Minta maaf. Kita boleh bincang di luar. Teruskan Yang Berhormat. Balik kepada soal ini, dan oleh kerana saya mengatakan ini hak pekerja untuk membela diri dan itulah ruang yang ada kepada dia. 2 poin lagi iaitu mengenai kebangkrapan. Kita tahu bahawa banyak juga orang-orang muda yang telah diisytihar muflis. Dan ini merupakan satu hal yang sangat menyedihkan. Kadang-kala bukan kerana kesalahan mereka sendiri. Kadang-kala kerana mereka menjadi penjamin. Kita dapat tahu bahawa baru-baru ini Menteri yang berkenaan telah menyatakan akta akan dikaji semula. Sepanjang hal ini, kita minta supaya ianya disegerakan, supaya perlindungan boleh diberikan kepada orang-orang yang diisytiharkan muflis atau bankrupt, yang terdiri daripada penjamin-penjamin misalnya sebagai contoh, yang tidak mendapat apa-apa manfaat daripada proses tersebut. Akhir sekali, akhirul kalam, saya menyambut lontaran yang dibuat oleh Senator Haji Ahmad
pada hari Isnin. Cuma saya berbeza sedikit. Lontarannya adalah mengenai kenaikan manfaat anggota Dewan. Berbeza dalam arti kata bukan soal itu yang kita kata tidak penting, tetapi yang lebih penting adalah hal mengenai kemudahan untuk penyelidikan, kemudahan untuk membuat rujukan, kemudahan untuk membantu kerja-kerja yang sebenarnya penting dalam urusan parlimen ini. Oleh hal yang demikian, kita minta supaya ada atau disediakan pegawai-pegawai penyelidik, pembantu-pembantu dan sebagainya untuk membantu anggota-anggota Dewan yang memerlukan penyelidikan. Boleh saya jelas kita. Saya gini, saya tak faham apa kata yang Muhammad Tuan Syed maksudkan berbeza atau nak tambah lagi. Saya rasa gini, saya setuju juga dengan apa yang Tuan sebut tu, supaya kemudahan-kemudahan untuk kita membuat penyelidikan ditambah. Tapi pada masa yang sama, apa yang disarankan oleh Yang Berhormat Haji Ahmad tu, saya rasa patut juga kita sokonglah. Jadi bukan berbeza, hanya rasa kurang sikit dan perlu tambah yang lain lah. Ya, sebab tadi saya kata saya menyambut lontaran dia. Jadi lontaran yang dibuat oleh Tuan Haji Ahmad tu saya sambut. Tak apalah, kita Baiklah, bincang Mak. kemudian. Golongnya mana? Ya. Sila golong. Sebanyak gangguan tadi saya hilang punca. Penambahbaikan ini penting untuk kebaikan kita semua. Akhirul kalam. Saya tutup dengan pantun orang Minang. Tasandik tapak menurun, takiki dek mandaki. Adat jo syarak ko susun, bumi sandang padi menjadi. Dari awal sampai ke akhir. Ada lagi pantun, Mak? Gawa jo hilah sifat kita. Nak jan binaso papan diuki, berilah maaf badan nambo. Mahfumnya, dari awal sampai akhir, salah dan khilaf sifat kita. Agar jangan binasa papan diukir, berilah maaf diri ambo. Terima kasih, Mak. Terima kasih. Seterusnya, mungkin Yang Berhormat YB Chew Lee Jiok ingin menyambung perbahasan beliau. Silakan, Mak. Di mana yang betul? Ada bangsa stok yang dapat memahami bahasa, ada bangsa stok yang ingat ingatan. Stroke adalah lebih bahaya daripada serangan jantung. Bagi bangsa stroke, labai perlu mendapat rawatan fisioterapi. Tapi pemulihan cara kerja dan rawatan terapi percakapan. 3 bangsa stroke dapat dihantar ke hospital sebab mungkin dihadakan bahagian otak rosak akan berkurangan. Tahap hidang upaya juga akan berkurangan. Tahap kematian akibat stroke juga dapat digulangkan. Datuk yang dibetul, persoalan saya ialah, pertama, bagaimanakah hospital besar dan hospital daerah dapat menemukan unit stroke. Kedua, bagaimanakah Kementerian Kesihatan dapat menambahkan pagar neutral di Malaysia. Ketiga, apakah langkah-langkah Kementerian Kesihatan untuk memperlukan lawatan tradisional seperti ulut dan acupuncture. Sekian, saya mau mendukung. Terima kasih, Mak. Terima kasih. Seterusnya, saya ingin mempersilakan Yang Berhormat Datuk Bunsum. Datuk Bunsum tak ada dalam dewan. Yang Berhormat Hajah Noriam Mahat. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Yang Dipertua, sebelum saya memulakan ucapan ini, saya lebih dulu rasa simpatilah dengan rakan saya Puan Chu di atas apa yang dialaminya. Dan sebagai rakan, saya harap Puan dapat bersabar, Yang Berhormat dapat bersabar menerima cabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya doakan beliau cepat sembuh seperti sedia kala. Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua, pertama sekali di bulan Ramadan Al-Mubarak yang mulia dan penuh barakah ini, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi nafas dan berkesempatan untuk sekali lagi bersama-sama berbahas di Dewan yang mulia ini. Datuk Yang Dipertua, saya merafakkan sembah dan menjunjung kasih ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas titah ucapan diraja ketika merasmikan mesyuarat pertama penggal pertama Parlimen ke-13 pada hari Selasa bersamaan 25 Jun 2013 yang lalu. Sesungguhnya titah ucapan diraja itu menggambarkan perasaan sukacita baginda ke atas kemakmuran dan pembangunan negara di bawah usaha keras kerajaan sekarang. Kita percaya bahawa komitmen kerajaan sekarang di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui agenda transformasi nasional melalui program-program bidang keberhasilan negara yakni NKRA, bidang ekonomi utama nasional NKEA telah berjaya menyatukan rakyat semua dalam mengembeling tenaga menjayakan matlamat negara ke arah maju berpendapatan tinggi pada tahun 2020. Datuk Yang Dipertua, sebelum saya bercakap lebih jauh lagi, izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan syukur dan menjunjung kasih ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong Al-Mutasim Billah Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah yang telah berkenan melantik saya sebagai Ahli Dewan Negara pada hari ini. Tahniah, Yang Berhormat. Terima kasih. Dan saya juga berterima kasih dan menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kerana sempena hari kebetulan baginda telah menganugerahkan saya darjah kebesaran PJN yang bergelar Panglima Jasa Negara, iaitu bergelar Datuk. Tahniah sekali lagi, Yang Berhormat. Kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku, patut mendoakan semoga Duli Yang Maha Mulia Tuanku sentiasa sihat, segar dan didoakan sentiasa di dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga merakamkan jutaan terima kasih khasnya kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak dan juga sebagai Perdana Menteri dan Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Mat Yassin, Timbalan Perdana Menteri yang telah menyokong kuat di atas pelantikan saya dan juga penganugerahan saya pada kali ini. Dan saya juga mendoakan kedua-dua tokoh ini sentiasa segar dan sihat, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan terima kasih daun keladi. Kalau ada lagi. Tan Sri Yang Dipertua, saya juga seperti rakan-rakan yang lain ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak Perdana Menteri Malaysia dan Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Mat Yassin, Timbalan Perdana Menteri, kerana telah bekerja keras sehingga Barisan Nasional menang dan dapat membentuk kerajaan hari ini. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan sekali lagi tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak dan kerana dilantik sebagai Perdana Menteri, dan juga Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai
Timbalan Perdana Menteri. Datuk Yang di-Pertua, saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada rakan-rakan kita yang telah diberi peluang, rakan-rakan wanita, yang telah diberi peluang untuk bertanding dalam pilihan raya umum yang ke-13 yang lalu. Namun isunya sekarang, kadar penglibatan wanita dalam parlimen dari segi peratusannya agak ke belakang kalau dibanding dengan negara lain seperti Indonesia dan juga Singapura. Mengikut statistik yang dikeluarkan oleh SPR, statistik calon parlimen mengikut jantina, setiap negeri terdapat hanya 56 calon wanita yang berbanding dengan 523 calon lelaki yang bertanding. Kita ada 222 kerusi, Datuk Yang di-Pertua. Hanya 22 kerusi diduduki oleh wanita. Oleh kerana saya hari ini calon wakil daripada wanita duduk kat sini, saya kalau tak cakap pasal wanita, nanti wanita marah saya juga, Datuk Yang di-Pertua. Betul, Rahmat. Ya. Teruskan. Iaitu saya hari itu tak terpilih. Kita ada jawatan jangan banyak-banyak sangat. Betul tak, Datuk YB Haji Yusof? Jadi hanya lebih kurang 9% saja wanita, manakala 90% kerusi diduduki oleh orang lelaki. Datuk Yang di-Pertua boleh tengok bezanya terlalu jauh. Macam bumi dengan langit. Mungkin lebih daripada itu agaknya. 9% daripada 91%. KPWKM tidak ketinggalan merangka pelbagai pelan tindakan bagi menambah jumlah penglibatan wanita di parlimen. Namun apa sudah jadi? Kenapa statistik kita semakin menurun? Apakah rancangan yang akan dilakukan oleh kerajaan dalam memulihkan dan menangani kekurangan ini agar matlamat kita mencapai matlamat 30% penglibatan wanita dalam membuat dasar negara? Rasanya, Datuk Yang di-Pertua, kita tidak kurang dengan tenaga pakar wanita. Lebih 65% yang masuk universiti adalah wanita. Ramai cerdik pandai adalah wanita. Ni orang lelaki jangan terasa hatilah. Dia pun pandai juga. Tapi pandai yang lain agaknya. Yang setia dengan negara dan parti adalah wanita. Yang setia pada suami juga wanita. Yang kerja kuat pilihan raya adalah wanita. Yang ramai di Malaysia sebagai pengundi juga adalah wanita. Tetapi saya tidak menafikan kekuatan orang lelaki. Kerana tanpa lelaki tak ada wanita. Tanpa wanita tak ada lelaki. Jadi kita ni dua-dua kena sama-sama. Ada wanita, ada lelaki, baru dia seimbang. Kalau orang lelaki tak ada wanita kat rumah, macam tengoklah macam mana cara dia. Justru itu, Datuk Yang di-Pertua, saya mohon yang amat sangat jasa baik, yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia yang tersayang, supaya dapat menimbang kedudukan wanita dalam semua peringkat. Terutamanya di dalam Dewan Negara ini. Sekarang ni kita ada tinggal lebih kurang 55 kerusi. Jadi ada baki lagi yang belum diisi. Untuk itu, apa salahnya? Sekiranya dapat diisi kekosongan itu kepada calon-calon wanita. Sebagaimana saya katakan tadi, wanita bukan tak ada yang berkeleber. Ramai sebagaimana saya sebutkan tadi. Cuma orang lelaki ni macam tak nampak je. Jadi kalau boleh diisi, bukan disuruh isi semua. Baki tu ada berapa, isi setengah cukup lah. Dan Datuk Yang di-Pertua, kalau boleh penasihat-penasihat kepada Menteri Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, JLC, usaha politik, ahli-ahli lembaga pengarah, dan juga kalau boleh dapat dimuatkan kepada
wanita. Datuk Yang di-Pertua, tangan yang menghayun buayan itu boleh menggoncang dunia. Datuk Yang di-Pertua, seterusnya saya ingin mengutarakan, kalau dalam Dewan yang lepas saya pernah mengutarakan perkara ini, iaitu mengenai dengan allowance ahli Dewan Negara, walaupun dah dicakap oleh Yang Berhormat Tuan Haji Mak Usop tadi, orang yang kata rakan saya pembangkang tadi, dia macam takut nak cakap nak nyokong, tapi dia kurang nyokong juga. Tapi dia main gitulah, tapi main selamat ni bahaya juga. Tapi kalau nak sokong bagi kita, ya terus serang. Nak sokong, cakap sokong, nanti kita tambah lagi. Itu baru betul. Orang Barisan Nasional ni kalau dia kata dia nak, dia minta cakap betul-betul. Kita jangan nyuruk-nyuruk. Betul tak ahli-ahli yang berhormat sekalian? Saya kira allowance ahli Dewan Negara telah lama tidak dikaji semula. Jadi saya mohon kenaikan ini dikaji untuk kenaikan selaras dengan perkembangan semasa dan selaras dengan tugas ahli Dewan yang semakin bertambah. Datuk Yang di-Pertua, kalau dulu kenaik bajet ini dibawa ke Parlimen dulu. Jadi oleh kerana sana tak lulus, sini tak boleh nak buat apa. Hari ni kita cadangkan bawa kat Dewan Negara dulu. Biar kita luluskan kat sini dulu, kerana kita peringkat yang tertinggi. Kita luluskan dulu baru bawa ke sana. Jadi kita tak terbalik. Saya tahniah. Tak boleh tu, tak boleh. Tak boleh. Terbalik tak boleh. Terbalik No. Kita kalau boleh jangan, itu cadangan. Saya sebenarnya nak lagi hari mula saya masuk, saya tengok Datuk Seri Syahidan Kasim. Daripada mula, dia kalau tak ada sekejap aja. Saya tahniah kepada Datuk Seri Syahidan, menteri barulah. Menteri baru dapat duduk bersama-sama dengan kita mendengar masalah kita. Menteri pemimpin yang macam inilah kita nak cari. Kita berikan tepukan kepada beliau ni lah. Bukan nak mengampu, tapi lebih kurang lah. Datuk Yang di-Pertua, satu lagi ni rakan-rakan saya. Muhammad. Ya, Memang ada yang nak mencelah tu. Celah lah yang suka. Datuk Yang di-Pertua, yang mencelah ni jangan masuk kira, saya minta. Dia kena masuk ya, Mat. Terima kasih Muhammad, terima kasih Datuk Yang Tua. Saya mengucap tahniahlah di atas saranan Yang Berhormat Datuk Nuriah sebentar tadi. Saya ingin minta pandangan Yang Berhormat. Boleh tak kita masukkan serentak, oleh kerana bajet yang diperuntukkan oleh seluruh ahli Dewan Negara ini untuk 3 tahun terlalu kecil sebenarnya, 200,000. Kalau disekalikan dengan pandangan Yang Berhormat tadi untuk dinaikkan supaya servis kita kepada masyarakat lebih berkesan dan itu lebih saya belum habis nak cakap lagi. Yang Berhormat ni nak cakap lah ni. Kita hari ni baru lepas pilihan raya ni, biar kita cakap habis-habis. Jadi saya memang nak masukkan benda tu kat dalam ni, tapi YB dah cakap tu okey lah. Jadi saya ni sambung apa yang dicakap oleh Yang Berhormat Puan Najah Zaitun. Jadi saya sokong tadi daripada 200,000 kepada 400,000, bukan 300. 500,000. Jadi saya mintalah kepada yang di atas, kita ni cakap dah banyak kali. Ada orang bab ni dia takut nak cakap. Minta Pak Menteri tolong bawakan lah. Kita memang jempol lah. Kalau lepas ni, kalau boleh jangan lepas 3 tahun, dalam secepat mungkin yang boleh lah. Jangan sampai kita berhenti. Ini sebenarnya kerja ahli yang berhormat Dewan Negara ni kadang-kadang lebih dahsyat daripada wakil rakyat. Dia tak boleh minta wakil rakyat, dia minta dengan kita. Kalau ada 3 don Datuk Yang di-Pertua, kalau 3 don semua pengundi-pengundi minta dengan kita, tak sengit bahu kita, 2 sengit, tak boleh tegak kita jalan. Lawannya berapa? Saya nak cakap pun segan. Betul tak? Nanti Datuk Yang Pertua boleh memikirkanlah Pak Menteri. Satu lagi Datuk Yang Pertua, ini bab hal kita dululah. Kita kalau nak perjuangkan yang lain, kita kena perjuangkan yang bab ni juga. Jangan cerita bab lain, cerita bab kita terbiar. Ini bukan disuruh bab macam itu. Kita kena seimbang.
Satu lagi Datuk yang betul, kedudukan kita kat sini sepenggal 3 tahun. 3 tahun ni kata orang tak boleh buat apa. Kalau budak berlari baru nak jatuh-jatuh, belum berdiri lagi. Jadi saya cadangkan kalau boleh kita pergi 3 hingga pergi kepada 4 tahun, 5 tahun yang banyak aja. Jadi nanti kalau diminta diturunkan sikit lah. Jadi saya setujulah tu. 3 kepada 5 tahun. Ada orang kata ini perlembagaan tak boleh pindah. Yang tak boleh pindah Al-Quran je. Yang lain boleh. Betul tak Datuk Seri Syahidan? Ya? Satu lagi Datuk yang betul. Dengan ini bukan nak kepentingan, tidak. Saya angkat tangan lah Datuk yang diputul. Tapi kalau kita tidak memperjuangkan hak-hak kita ni, siapa yang nak perjuangkan? Mungkin hari ni kita perjuangkan hak kita, orang lain yang mendapat dia punya faedahnya, alhamdulillah. Tapi kalau boleh biarlah, ni rasa saya yang berhormat Tuan Haji Mak Yusof ni pun dah nak habis. Jadi kalau cepat tu lagi baik. Jadi Datuk yang diputul, pada rakan-rakan kita yang dah lama berkhidmat ni, kalau boleh selepas berhenti tu, adalah dia punya imbuhan, kalau boleh bagilah tambang haji percuma kepada rakan-rakan kita yang dah tamat. Ini yang orang yang beragama Islam lah. Atau graduatinya ditambah lebih. Ni ada yang tukang campur-campur belakang ni. Jadi kalau dia tak cakap, nanti saya tak sampaikan, nanti saya berdosa juga Datuk yang dibetul. Jadi suruh cakap, hari ni saya sampaikan. Datuk yang betul, yang bab tu dah habis dah. Kita pergi ke bab lain pula. Seterusnya Datuk yang betul, saya ingin menyentuh ini dengan bab pendidikan. Pertama-tamanya Datuk yang dipertua, saya mengucapkan tahniah kepada Kementerian Pendidikan di atas penggabungan dua buah heavyweight. Yang masa kita sekarang tepat pukul 1 tengah hari. Mungkin yang Muhammad boleh sambung sebelah petang nanti. 10 minit ya, Muhammad. InsyaAllah Datuk yang Terima dipertua. kasih Muhammad. Terima kasih. Ahli-ahli yang Muhammad, kita kena tangguhkan dewan ini hingga jam 2.30 petang nanti. Terima kasih.